Kan? Pasal benda tu isunya simple sebenarnya. Tapi bila dia campur tangan oleh orang politik, dia jadi macam sulit. Kan? Dia jadi macam sulit. Cuma kita nak bagi tahulah, kan. Isunya mudah je, simple je isu dia, kan. Tidak ada satu mana-mana negeri pun dalam Semenanjung ini setakat ini yang telah pun dicabut kuasa tentang Islam dia. Tidak ada. Usahakan Kelantan, Sabah, Sarawak tu, kan, yang kita boleh katakan bukanlah negeri majoriti Islam pun, kan, Sabah, Sarawak sana tu. Itu pun kuasa syiar Islam dia masih lagi terpelihara. Di Sarawak kita tahu, ya, kekuatan Islam tu bukanlah katakan majoriti. Ni dia ada Kristian pun banyak, ya, agama lain, suku kaum lain banyak di Sarawak. Tetapi Islam di Sarawak masih terpelihara. Apatah lagi, tak masuk akal negeri yang hampir 100% Islam macam Kelantan tu, kita nak cabut kekuasaan ataupun nak cabut dia punya kuasa Islam tu ke, hukum Islam. Tak masuk akal lah. Tapi bagi Wanaon, dia percaya. Sebab tu daripada dulu saya konsisten menyatakan Wanaon ini, ya, dia cukup susah nak terima kebenaran. Sebab apa, saudara? Sebab dia selalu meninggalkan otak dia kat rumah. Ini masalah Wanaon ni. Selalu pun nak bagi salam lah, kan. Sebab duk layan-layan, kan. Sepatutnya kena bagi salam lah, kan. Nanti Wanaon dia kapikan saya kalau saya tak bagi salam. Wanaon ni jangan dia cik salah sekarang ni. Salah sikit je dia kapi selalu. Contoh macam Nek Elin tu, kan. Dia dah tak boleh nak berhujah dari segi undang-undang, dari fakta dan sebagainya. Oh, Nek Elin tu free hair. Nek Elin tu tidak pakai tudung. Dia bagi kat situ. Nek Elin tu adalah daripada sister in Islam. Macam-macam lah dia pergi ke serangan peribadi. Ni style Wanaon. Bila dia tidak boleh berfakta, berhujah dari segi perundangan dan sebagainya, dia akan attack peribadi. Nek Elin ini, sebab apa dia bantah syariah Islam di Kelantan? Sebab dia tidak pakai tudung. Apa kena-mengena Nek Elin tak pakai tudung dengan dia bantah syariah? Sedangkan yang dia bantah tidak ada kena-mengena pun dengan hukum dia tak pakai tudung tu, kan? Kecuali ada enactment di Kelantan yang mengharamkan ataupun menghukum mana-mana wanita muslimat yang tidak menutup aurat akan dikenakan denda. Contoh, dalam hukum tu ada wanita yang tidak bertudung ataupun wanita yang membuka auratnya akan didenda. Tiba-tiba Nek Elin cabar, kan? Cabar seksyen itu. Barulah boleh kata-kata Nek Elin itu menentang hukum Islam. Kan? Barulah boleh kita katakan, oh kenapa Nek Elin menentang hukum Islam? Oh, dia tak bertudung. Patutlah dia marah undang-undang yang mewajibkan pakai tudung. Baru boleh kita berhujah macam itu. Tetapi dia berhujah tak ada kena-mengena apa dengan tudung dia ke, dengan pakaian dia ke. Tak ada kena-mengena. Ada 16 perkara yang dilepaskan oleh mahkamah. Yang dibenarkan oleh mahkamah. 16 seksyen tu. Tak satu pun tak ada kena-mengena dengan tudung dia. Tetapi Wanaon boleh attack tudung dia. Bayangkan saudara, tahap otak Wanaon ni. Sama dengan otak lebay tu pun. Ni masalah dia. Bila kita memilih pemimpin yang bodoh, dia akan melahirkan pengikut yang bodoh. Sebab pengikut yang bodoh akan memilih pemimpin yang bodoh. Itu dia formula. Itu formula dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Salam apa lagi? Okey, semoga tuan-tuan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada dan apa saja yang anda lakukan, saya mendoakan kesejahteraan bagi semua, termasuk Wanaon dan Wala Untit yang saya hormati sekalian. Saya malah nak cerita pasal undang syariah ni. Yang banyak room dah cerita, banyak benda yang dibahaskan dan Wanaon masih lagi bebal. Cuma saya nak bagi tahu tentang isu tadilah yang saya sebut tadi, kan. Apabila dia menyerang kepribadian Nek Elin itu, free hair,
Tak pelik Nek Elin boleh melawan undang-undang Islam di Kelantan sebab dia tidak bertudung. Kan nampak bodoh hujah tu. Kan nampak bodoh. Pertama, tidak ada undang-undang Islam di Kelantan yang telah pun diharamkan ataupun dimansuhkan. Tidak ada satu pun. Tidak ada satu zarah pun. Tidak ada satu sebesar atom pun. Ya, yang diusik, disentuh, jauh sekali dimansuhkan. Tak ada. Undang Islam tak ada di Kelantan. Itu satu. Yang kedua, apa kaitannya Nek Elin tidak bertudung dengan Seksyen 16 Seksyen itu? Tak ada kena-mengena, saudara. Macam saya bagi tadi, contoh. Ya, contoh saya bagi tadi. Kalaulah Nek Elin mencabar undang-undang yang mewajibkan wanita Islam bertudung, dia cabar undang itu. Baru boleh kita katakan Nek Elin mencabar undang-undang Islam. Sebab menutup aurat itu adalah hukum bagi umat Islam. Itu hukum mutlak. Ya, hukum mutlak. Dia bukan ada berbeza pendapat, tak ada. Hukum mutlak. Menutup aurat itu hukum mutlak. Empat mazhab. Tak ada khilaf. Dari segi menutup aurat itu tidak ada khilaf. Ya, kalau itu yang dicabar oleh Nek Elin, barulah boleh kita kata, oh, Nek Elin mencabar hukum Islam. Sebab dia sendiri pun tidak menutup aurat dia, maka dia cabar hukum Islam. Baru boleh, saudara. Barulah logik. Kan? Ini saudara tuduh dia tidak pakai tudung. Maka oleh kerana dia tidak pakai tudung itu, maka dia menentang hukum berkaitan dengan liwat binatang. Liwat mayat. Kan? Apa kena-mengena, saudara? Apakah orang yang tidak menutup aurat tidak boleh menegur kesilapan pemerintah? Dia menegur kesilapan. Ini kena faham. Dia tegur tentang bidang kuasa yang pada Nek Elin, dia seorang peguam, dia anak Kelantan. Ya? Dia anak Kelantan, dia orang Melayu, dia orang Islam, dia anak Kelantan, dia ahli mufakat nasional. Ya? Ahli mufakat nasional, iaitu sekutu kepada PAS juga, sekutu kepada Perikatan Nasional juga, dia sebagai ahli. Maka dia bertanggungjawab untuk membetul kerajaan di Kelantan. Dia tegur bidang kuasa itu salah. Bidang kuasa itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Bertentangan dengan persekutuan. Maka sila perbetulkan. Tak mahu perbetulkan, saya cabar di mahkamah. Dan terbukti, saudara, 8 hakim menyatakan Nek Elin betul. 8 hakim menyatakan Nek Elin kerajaan di Kelantan salah. 8 hakim. Ya. Bukannya level-level Taqiyuddin peguam tu yang membuat keputusan tu. 8 hakim, saudara. Bukan satu mahkamah. Sebelum ini ada 2 mahkamah berjalan. 2 mahkamah sebelum ini. Yang baru ini Mahkamah Persekutuan. Sebelum ini 2 mahkamah. Waktu bila? Waktu kerajaan PN jadi kerajaan. Itu fakta yang ramai walaupun tak tahu. Kalau dia tahu pun, dia berbuat tak tahu. Dia sorok. Lepas-lepas PAS ni, fakta itu dia sorok dalam jubah dia. Fakta itu dia letak celah kelangkang dia. Supaya walaupun tak tahu. Ya, walaupun tak tahu bahawa kes ini difailkan di waktu zaman dia jadi kerajaan. Itu fakta pertama. Zaman kerajaan PN jadi kerajaan. Zaman mereka ada kuasa. Pernah saudara dengar dia solat hajat depan mahkamah waktu itu? Ada. Ada solat hajat. Ada dia buat doa lanat waktu itu. Ada dia bercakap dan mengarahkan orang berhimpun. Ada. Tak ada, saudara. Sebab apa tak ada? Sebab waktu itu lebay-lebay sedang dilamun. Senang dilamun dengan keseronokan di atas kursi empuk sebagai menteri. Sehingga kan Nek Elin cabar undang-undang Kelantan. Dia tak sedar. Sebab duduk dalam bilik aircon, saudara. Oh, lebay ni. Orang biasa susah, kan? Dulu parti PAS ni susah. Saya sempat bersama PAS waktu dia tengah susah. Orang dapat jadi senang, saudara. Dia lupa diri. Lupa diri tak apa lagi. Dia lupa kepada Allah SWT. Allah meletakkan dia kat situ untuk berkuasa. Allah beri amanah kepada dia untuk berkuasa. Dia boleh lalai. Dia boleh lalai, saudara. Dia tak ingat. Seperti mana saya selalu ulang.
Pesawat Israel lalu atas serban Haji Hadi itu pun dia tak dengar. Dia tak nampak dan dia tak dengar. Yang hari ini dia berkokok perjuangan Israel, menentang Israel. Kita akan membela perjuangan Palestin hingga ketitisan darah yang terakhir. Tuan Bin Tuan Man cakap apa? Kalau dibuka sempadan Rafah, kami kalau diberikan kesempatan untuk berjuang, kami akan memasuki sempadan Rafah. Nak berjihad lah kononnya. Depan walaon bolehlah, wahai si katik. Waktu kamu berkuasa, usahakan kamu nak pergi ke sempadan Rafah. Waktu kamu berkuasa, kamu membuka sempadan negara kita kepada tentera Israel melalui pesawat pejuang mereka, lalu di ruang udara kita, lalu di atas serban Haji Hadi. Itu yang kamu buat. Boleh kamu nafikan? Kalau tak betul, sila saman saya. Saya ada muka saya di sini. Saya ada akaun saya di sini. Anytime saman saya kalau saya salah. Tahun 2021, pesawat pejuang Israel lalu di ruang udara Malaysia bukan menceroboh, tetapi diberikan kebenaran, diberikan keizinan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang lebay berada di situ. Usahakan kita nak pergi sempadan Rafah, nak membela Palestin. Kita buka ruang, kita buka sempadan negara kita kepada tentera Israel. Laknatullah. Apa lebay nak sembang hari ni? Nak tipu siapa lebay? Itulah kemungkaran yang paling dahsyat kamu pernah lakukan sewaktu kamu jadi kerajaan. Saya nak bagi tahu lebay. Mana suara Haji Hadi waktu itu? Mana suara Tuan Ibn Tuan Man yang si katik itu? Mana suara Taqiyuddin? Mana suara Den Cirit? Semua leka dengan dedak-dedak yang ada. Hasil daripada pengkhianatan merampas kuasa. Sebab tu saya kata, orang yang tak pernah senang, saudara, bila dapat kesenangan, dia lupa nikmat yang Allah berikan. Ada orang dia lulus ujian waktu dia susah. Ketika dia susah, dia lulus ujian. Dia boleh bersabar, dia boleh berkorban apa saja. Berkorban apa saja. Dia sanggup berkorban apa saja waktu tengah susah. Tenaga dikorbankan, titik peluh dikorbankan, wang ringgit dikorbankan untuk perjuangan waktu mereka susah, saudara. Sebab itu waktu pas susah, kutip duit macam mana pun dia dapat derma banyak. Mereka sanggup berkorban. Tetapi ada orang, bila Allah uji dengan kesenangan, dia hancur. Duit, wanita. Dua je Tuhan uji dengan lebay. Tak semua lebay akan lulus ujian ini. Hari ini di Kelantan keluar berita seorang ustaz ditangkap kerana meliwat murid. Ustaz di Kelantan, Pasir Mas. Sebelum ini ustaz budak. Ustaz yang pro kepada PAS ditangkap. Ustaz pondok, mudir sekolah pondok, melewat anak murid dia. Bukan seorang, berapa banyak kes. Sebab tu saya katakan, tidak semua orang boleh tahan dengan ujian. Orang politik yang biasa susah, kemungkinan mereka boleh bersabar dengan kesusahan. Mereka lulus waktu mereka diuji dengan kesusahan. Tetapi bila mereka dapat kuasa, mereka dapat sedikit kesenangan, mereka tidak lulus. Mereka tidak sanggup lagi berdepan dengan ujian dan mereka lalai. Itu yang berlaku kepada Azmin Semburit. Itu yang berlaku kepada Zuraida. Waktu dalam PKR, zaman reformasi, mereka berjuang, mereka berkorban, mereka bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga Azmin juga difitnah. Bukan Anwar saja difitnah. Keluarga Azmin pun difitnah. Bini dia pun difitnah. Anak dia pun kena fitnah, saudara Azmin ini. Bini dia difitnah mengadakan hubungan sulit dengan Anwar Ibrahim. Anak dia juga difitnah. Kononnya anak itu adalah daripada DNA Anwar Ibrahim. Itu fitnah dulu. Kalau saudara masih ingat. Akhirnya terbukti apabila buat DNA, bukan benda yang betul, tuduhan yang betul. Dan terbukti ianya merupakan fitnah. Dan Azmin tahu dia difitnah, dia tahu Anwar difitnah.
Sepatutnya dia sampai hari ini akan bersama dengan Anwar Ibrahim. Tetapi dia tidak sanggup. Dia tidak lulus ujian apabila dia mendapat kuasa dan kesenangan. Apabila kerajaan PH merintah 22 bulan, dia dah rasa nikmat jadi menteri. Dia dah rasa nikmat menjadi menteri kanan. Dia tak puas sekadar menteri. Dia nak timbalan Perdana Menteri. Dia juga bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri waktu itu susah. Sebab Anwar dijanjikan sebagai Perdana Menteri selepas Mahathir Mohamad. Jadi dia melihat, oh lambatnya waktu aku nak naik. Cara paling mudah, khianat. Tumbangkan kerajaan ini. Walaupun kerajaan itu, kerajaan Pakatan Harapan, yang pengerusinya adalah bos dia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang pengerusinya adalah orang yang sama-sama dengan dia. Menjadi mangsa fitnah. Dia tak peduli. Itu saya katakan, bila dah rasa senang, dia lupa diri. Dia lupa Tuhan. Maka dia khianat. Apakah dia dapat apa yang dia nak sekarang? Dia tak dapat, saudara. Usahakan dia tak dapat apa yang dia nak. Yang dia ada dulu pun tak dapat. Dia hanya adun je sekarang ini. Tengok Tuhan tarik nikmat. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Macam itu dia berlaku pada Mahathir. Dia dah elok jadi Perdana Menteri. Bawa kerajaan PH. Hasil ihsan kerajaan PH bagi kepada dia. Jadi Perdana Menteri. Walaupun dia ada 13 kursi ada parlimen je pun. Bukan banyak, 13 je. Bersatu ni. Dalam PH dulu dapat kerusi. Yang kononnya dia berlagak, oh dengan sebab Mahathir masuk dalam PH lah, maka PH boleh jadi kerajaan. Kalau tidak ada Mahathir, dia kata PH tak dapat jadi kerajaan. Kian salam wahai Mahathir. Kalau kamu tak ada dulu pun, kami lagi banyak dapat kerusi. Sebab kerusi sebahagian yang kamu bagi kepada kamu, 61 kerusi, kita bagikan kepada Bersatu. 60 lebih, saudara. Kursi yang patut boleh menang, kita bagi kepada dia. Dia hanya menang 13. Bayangkan. Tak sampai separuh, tak sampai suku. 13 kursi je dia dapat. Di antara gabungan PH yang paling sedikit dapat kursi, Parti Bersatu. Ini yang dia kata dia hebat sangat ni. Yang Mahathir kata, oh sebab saya lah, maka PH jadi kerajaan. 13 kursi je. Tapi sebab kita pegang pada perjanjian, maka dia jadi Perdana Menteri. Tapi dia tamak. Dia tak nak jadi Perdana Menteri sekejap. Kalau dia terus bersama PH, akhirnya dia akan lepaskan kepada Anwar Ibrahim. Sebab itu janji kami. Tetapi dia tak nak, saudara. Dia nak jadi Perdana Menteri selama-lamanya sampai mampus. Sebab itu dia sanggup meletak jawatan. Tujuan dia nak jatuhkan yang PH dan dia kembali menjadi Perdana Menteri dengan sokongan UMNO, dengan sokongan PAS dan parti-parti yang lain. Dan dia jadi Perdana Menteri semula. Untuk kali yang ke-3. Akhirnya apa jadi? Yang dikendong keciciran, yang dikejar tak dapat. Ini berlaku pada Mahathir. Dan ini juga berlaku kepada Semburit. Sama jugalah pada Din Cirit. Pembalasan Tuhan, saudara. Pembalasan Tuhan. Sebab tu saya katakan parti PAS ni juga sepatutnya belajar daripada sejarah-sejarah ini. Belajar. Orang yang pernah khianat kawan, kamu ambil sebagai kawan kamu. Tak ke bodoh itu? Kamu tahu Mahathir itu dah pernah khianat orang. Dia pernah khianat UMNO. Masuk UMNO, keluar masuk UMNO ni bagi Mahathir macam orang melangan pelacur je. Keluar masuk hotel. Bagi Mahathir santuy UMNO ni. Keluar masuk UMNO, dipecat lain. Dia keluar parti lain. Lepas tu dia masuk. Tua parti baru macam tu juga. Tua parti baru kena tendang keluar. Tua parti baru keluar. Orang macam ni, yang dia track record macam ini, yang selalu mengkhianati parti dia, mengkhianati parti gabungan, orang ini dikutip oleh PAS. Sebab itu tak pelik sekarang ni PAS rosak serosak-rosaknya. Apa yang PAS tak tunggang? Bagi tahu saya, apa yang PAS tak tunggang?
Apa yang PAS tak tunggang? Isu pengampunan Najib dia nak tunggang. Ni macam-macam yang ni pun dia tunggang. Kononnya dia lah pembela. Kalau kita ada otak, kalau saudara-saudara rajin cari maklumat, dapatkan fakta, tolong tanya lebih PAS. Isu ni Elin ni baru satu mahkamah persekutuan yang terakhir. Satu mahkamah. Lagi 2 mahkamah sebelum ini apa PAS buat? Berapa banyak solat hajat dibuat depan mahkamah? Kenapa yang mahkamah persekutuan je kamu buat? Sepatutnya kalau nak cegah satu perkara, cegah daripada awal. Penyakit ini kalau nak cegah daripada awal. Sepatutnya pada permulaan dia file saja. Waktu itu PAS bertindak. Kalau betul PAS ini nak menghalang Nek Elin, dia kena halang daripada awal lagi. Apatah lagi Nek Elin adalah rakan karib Taqiyuddin. Gambar couple rapat. Orang kata edit. Edit apa? Dia pun tak pernah menafikan. Dan kita boleh membuktikan Nek Elin itu adalah ahli muafakat nasional. Sepatutnya sebagai rakyat Kelantan, kepada ahli muafakat nasional, mempunyai hubungan baik dengan Taqiyuddin, sepatutnya benda tu boleh deal di luar mahkamah aja pun. Tak payah nak sampai tahap ini. Bincang dengan dia. Wahai dinda kunik, macam tu lah. Kan? Duduk kat kedai kopi ke, dekat Starbucks ke. Kan? Wahai dindaku, Nek apa nama dia? Nek Elin. Apalah kiranya sekira dinda jangan bawa kes ini ke mahkamah. Malukan dia. Ini mengakibatkan kelihatan adun-adun kanda membuat undang-undang ini seperti gopoh. Ini akan memperlihatkan kepada masyarakat Malaysia parti kanda ini seperti bodoh sangat. Nak buat undang-undang pun tak tahu. Jadi tolonglah lindungi aib parti kami, wahai dindaku. Bincanglah elok. Kemungkinan Nek Elin boleh pertimbangkan. Boleh aja. Kalau saya kawan baik, saya boleh bincang. Demi nak jaga, nak lindung aib parti kita, susah sangat ke nak bincang? Kalau Haji Hadi, Lebih Hadi tu, dia boleh berbincang dengan Peguam Clare untuk nak settle saman luar mahkamah. Takkan kau tak boleh bincang dengan Elin kot? Apa barang? Haji Hadi boleh bincang dengan Mas Saleh lah. Haji Hadi boleh berbincang dengan orang kafir lah. Demi menjaga maruah PAS. Demi melindungi aib PAS. Bahawa PAS makan duit 90 juta itu. Jadi dah aib. Nama PAS aib. Jadi demi menjaga keaiban itu, Haji Hadi fikir, daripada kita teruskan pembicaraan di mahkamah, lagi banyak aib terbuka. Sekarang ini jubah dah tersingkap bari lutut. Kalau bawa mahkamah, mungkin jubah itu tersingkap atas pusat. Apa yang kelihatan nanti? Maka lebih baik kita settle, kata Haji Hadi. Dia berunding dengan peguam. Peguam itu peguam orang kafir. Kalau dengan peguam orang kafir boleh kamu berunding demi nak jaga aib PAS dan kamu bayar peguam itu 1 juta lebih. Dahlah kamu nak settle luar mahkamah. Kamu bayar peguam 1 juta lebih. Duit mana tu saudara? Duit mana yang kamu bagi kepada peguam orang kafir ni? Untuk settle kes luar mahkamah. Takkan Nek Elin kamu tak boleh belanja teh je. Bukan tak payah bayar kan Nek Elin berjuta pun. Kamu belanja dia kopi tiam lah. Sebab kamu baik dengan Taqiyuddin. Bincanglah elok. Wahai dindaku Nek Elin, demi menjaga maruah parti kanda, apalah kiranya kalau dinda janganlah bawa kes ini ke mahkamah. Kanda akan belanja dinda secawan kopitiam. Boleh bincang. Kalau dengan peguam Sarawak Report kamu boleh bincang orang kafir, takkan Nek Elin orang Islam kamu tak boleh nak settle, tak boleh nak bincang.
Kamu biarkan Nek Elin teruskan petition itu.